Terpantas, terkini dan sahih. Bila-bila masa, di mana jua. Berita di jari. Subscribe YouTube Buletin TV3. Buletin Pagi 8 November bersama saya Marslah Hasan. Tajuk utama pagi ini. Seorang maut, 3 cedera dirempuh bas. 500 lesen vessel nelayan kelas A ditambah untuk tarik golongan muda sertai industri perikanan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Seorang penunggang motosikal maut manakala 3 lagi cedera dalam kemalangan membabitkan 5 kenderaan di persimpangan Setia Triangle di Bayan Lepas Pulau Pinang petang semalam. Dalam kejadian pada jam 6.30 petang itu, sebuah bas yang datang dari arah Persiaran Kelicap menuju ke Bayan Lepas hilang kawalan selepas bergesel dengan sebuah kereta yang diletakkan di bahu jalan. Ketua Polis Daerah Barat Daya, Superintendent AA Anbalagan berkata, selepas pergeseran itu, bas berkenaan kemudiannya melanggar sebuah Suzuki Swift yang dipandu seorang wanita yang membawa 2 anak sebelum melanggar sebuah lagi motosikal yang diparkir di bahu jalan. Bas itu bagaimanapun terus bergerak dan melanggar sebuah motosikal yang sedang berhenti di lampu isyarat. Pelanggaran itu terus berlaku sehingga bas itu merempuh tembok batu pagar sebuah rumah berhampiran. Penunggang motosikal yang dikenali sebagai Muhammad Saifullah Muhammad Hafiz, 16 tahun, meninggal dunia di tempat kejadian. Sementara itu, pemandu wanita dan 2 anaknya kini sedang menerima rawatan di sebuah hospital swasta dan dilaporkan dalam keadaan stabil. Siasatan awam dapati bas berkenaan mengalami masalah brek, namun pihak polis tetap menjalankan ujian air kencing terhadap pemandu bas terbabit. Pemandu bas berusia 49 tahun itu kini ditahan bagi membantu siasatan. Kesemua mayat dihantar ke Hospital Balik Pulau untuk bedah siasat. Sebanyak 500 lesen vessel nelayan kelas A akan ditambah dalam usaha menarik lebih ramai golongan muda membabitkan diri dalam industri perikanan. Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani, Datuk Salahuddin Ayub berkata, sudah tiba masanya industri itu dimodernkan dengan dikendalikan anak muda ke arah ekonomi negara yang lebih baik. Saya telah bersedia untuk memberi tambah lagi 500 lesen baru kelas A, tetapi dengan pemodernan, dengan suatu nilai tambah sebagaimana negara Norway sebagai contoh, ya, Tanya Bertua sentiasa memberikan nilai tambah kepada nelayan mereka supaya orang-orang muda masuk. Kita mahu supaya tidak ada lagi persepsi bapa nelayan, tak ada anak jadi nelayan. Selain itu, kerajaan juga berharap tambah nilai dalam industri perikanan itu akan memberi pulangan lebih besar kepada negara. Bagi tujuan itu, kerajaan akan memastikan setiap bot berkenaan dilengkapi dengan peralatan moden dan berteknologi tinggi. Kerajaan berpuas hati dengan prestasi selama setahun setengah mentadbir negara. Perdana Menteri Tun Dr. Mahathir Mohamad berkata, imej Malaysia di mata dunia juga berubah dan dihormati serta mendapat pengiktirafan antarabangsa. Kita juga dapati bahawa sejak Pakatan Harapan ambil alih, tidak ada persisihan faham ataupun halangan terhadap kerajaan Pakatan Harapan ini melaksanakan tugas-tugas. The cabinet functions as well as you can expect. Yes, we argue, we have different opinions, tapi kita boleh duduk bersama dan kita boleh putuskan mengikut konsensus, kerana biasanya kita bekerja mengikut konsensus. Kerajaan yang ditadbir Pakatan Harapan ujarnya akan tetap bersama sebagai satu gabungan dan terus berusaha memenuhi mandat untuk rakyat. Beliau terdahulu mempengerusikan mesyuarat jawatan kuasa nasional janji kerajaan di Putrajaya.
Perdana Menteri dalam pada itu menegaskan tidak akan memecat mana-mana anggota pentadbiran kerajaan selagi mereka tidak melampaui batas. Saya bukan dalam kerja pecat orang. Sometimes people make mistakes. Also, I would like to pecat some of the opposition members because they make a lot of mistakes. But we know we have the rule of law. We obey the rule of law. Unless something very, very serious happens, I don't pecat people. Even though people ask me to pecat this and pecat that. Beliau mengulas desakan pembangkang supaya memecat Peguam Negara Tan Sri Tommy Thomas yang didakwa merosakkan integriti Jabatan Peguam Negara berkaitan beberapa kes penting. Ketua Pembangkang Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob hari ini menggesa Perdana Menteri menasihati Yang di-Pertuan Agong supaya memecat Tan Sri Tommy atas alasan campur tangan dalam beberapa proses pendakwaan. Kementerian Tenaga, Sains, Teknologi, Alam Sekitar dan Perubahan Iklim Mestek memperuntukkan RM16 juta melalui geran penyelidikan dan pembangunan R&D membabitkan inisiatif Innovation Connect. Menterinya Yeo Bee Yin berkata pihaknya bersama Akademi Sains Malaysia akan memberi tumpuan kepada 4 bidang perintis iaitu kesihatan dan kesejahteraan, fintech dalam kewangan Islam, perkhidmatan, industri 4.0, pembuatan dan rangkaian bekalan halal. Membuat satu platform kerjasama di antara 4 pihak, ya. Satu, researcher, penyelidik awam, dan kedua adalah industri, ketiga kerajaan, keempat NGO. Ni semua 4 ini dalam kolaboratif kita platform kerjasama supaya kita boleh ada R&D ataupun penyelidik yang demand driven, yang di mana kita ada keperluan, ya, di pasaran ataupun keperluan di industri. So ini satu. Entiti di bawah iConnect akan berkhidmat sebagai pengantara inovasi yang akan bekerjasama dalam rangkaian dalam kalangan pemain industri selain merealisasikan kemajuan industri. Beliau terdahulu melancarkan iConnect dan platform Sains Terbuka Malaysia di Ibu Negara. Kerajaan akan memperkenalkan sistem baru bagi membayar tuntutan insentif pengeluaran getah IPG kepada pekebun secara dalam talian. Timbalan Menteri Industri Utama Datuk Seri Syamsul Iskandar Muhammad Akin menjelaskan sistem itu kini dalam tempoh percubaan yang dilaksanakan di 7 negeri. Kita sedang memperkenalkan ataupun sedang membuat trial run dengan izin pembayaran dalam talian, ya. Yang kita namakan projek tu masih lagi dalam nama yang belum diperkemaskinikan, tetapi kita telah namakan sebagai e-raba. Dan untuk makluman yang berhormat, dengan kaedah ini secara dalam talian kita boleh memastikan agar setiap pemberian insentif IPG ini akan dibayar terus ke dalam akaun sama ada pemilik getah ataupun pengusaha getah. Jika sistem itu berjalan lancar, ia akan dilaksanakan di seluruh negara dan memberi manfaat kepada 24,000 pekebun kecil. Ketika ini, pekebun kecil perlu mengemukakan borang tuntutan IPG kepada peraih getah atau ketua kampung masing-masing sebelum dihantar ke Pejabat Lembaga Getah Malaysia LGM berhampiran. Tanjung Piai berpotensi untuk dibangunkan sebagai pusat pelancongan utama di selatan tanah air. Justru itu, satu plan induk pembangunan industri pelancongan khusus untuk Tanjung Piai akan dirangka dalam masa terdekat. Yang ini janji kita. Malahan saya fikir kita boleh mulakan bila-bila masa kerana kerajaan di bawah kita untuk membuat satu perancangan teliti, menggalakkan homestay. Sini pun duduk pun banyak di homestay. Nampak ini satu daripada potensi yang boleh kita majukan. Produk-produk pelancongan baru yang boleh kita majukan. Taman Negara Tanjung Piai yang dikenali sebagai lokasi penghujung paling selatan benua Asia menawarkan pelbagai hasil makanan dan tempat menarik. Tarikan lain Taman Negara Pulau Kukup iaitu Pulau Hutan Bakau kedua terbesar dunia.
Selepas berteka-teki mengenai tarikh pembukaan Terminal Feri Antarabangsa Kukup di Pontian Johor yang ditutup 2 bulan lalu, akhirnya ia dibuka petang semalam. Kumpulan pertama seramai 30 warga Indonesia yang berlepas dari Tanjung Balai, Indonesia tiba jam 3.30 petang. Sebetulnya memang terjadi beberapa penangguhan. Hanya semalam saja pukul 5 petang kita dapat clearance yang menyatakan kapal daripada Malaysia boleh bertolak dan berlabuh di Tanjung Balai. Beliau terdahulu menyambut sendiri ketibaan kumpulan pertama 30 warga Indonesia berkenaan. Buat waktu ini, terminal berkenaan akan dikendalikan oleh Pengangkutan Awam Johor PAJ sebelum kontrak terbaru dilantik. Beberapa pilihan akan ditawarkan kepada pembeli awal rumah Perbadanan Prima Malaysia Prima yang mendakwa mengalami kerugian selepas kempen pemilikan rumah HOC yang diadakan dengan tawaran diskaun dan rebate. Satu penyelesaian menang-menang akan dicapai kepada pembeli terlibat yang mendakwa tidak menikmati tawaran berkenaan. Option tu mungkin ada juga option yang mencadangkan tentang nak dapat duit balik. Ada option yang perkhidmatan dari segi maintenance services, mungkin dari segi hutang, mungkin dari segi defects. Ada beberapa cara yang kita boleh pertimbangkan dan itu semua subjek tahu perbincangan dan kita bertemu dengan mereka. Beliau terdahulu mengadakan pertemuan tertutup dengan 60 penghuni yang mewakili 6 projek Prima di Putrajaya. 6 projek itu terdiri daripada Prima Alam Damai dan Brickfields Kuala Lumpur, Kuala Ketil dan Sungai Petani Kedah, Rantau Negeri Sembilan dan Tebrau Johor. Kerajaan melalui HOC bersama pemaju menawarkan diskaun dan rebate sehingga 30% kepada pembeli baru. Timbalan Ketua Setiausaha Kementerian Kerja Raya, Dato' Abdul Razak Jaafar, dilantik sebagai Setiausaha Kerajaan Negeri Pulau Pinang yang baru. Beliau menggantikan Datuk Seri Farizan Darus yang berkhidmat sebagai SUK selama 8 tahun lepas. Saya rasa banyak pembaharuan telah dibuat oleh the previous SS. So I will continue and then maybe make some adjustment. Tapi itu bergantung kepada lawatan dan taklimat saya ke jabatan-jabatan nantilah. Berusia 56 tahun, beliau berkhidmat sebagai Yang di-Pertua Majlis Daerah Kuala Langat, Jabatan Perdana Menteri, Kementerian Pertahanan dan Kementerian Kerja Raya. Pelantikan itu diumumkan Ketua Menteri Chow Kon Yeow dan diperkenalkan dalam majlis perjumpaan bersama Ketua Jabatan Negeri, Persekutuan dan Badan Berkanun di Komtar, Georgetown. Besar impaknya. Tular selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara dalam keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. China mengenakan peraturan bagi menghadkan masa diperuntukkan kanak-kanak bermain permainan dalam talian. Tindakan itu diambil untuk mengatasi masalah ketagihan internet golongan bawah umur. Peraturan itu berkuat kuasa terhadap remaja berusia bawah 18 tahun. Mereka tidak dibenarkan bermain permainan dalam talian antara jam 10 malam dan 8 pagi serta hanya dibenarkan bermain selama 90 minit sahaja sehari. Selain itu, setiap individu perlu mendaftar permainan dengan menggunakan nama sebenar, akaun WeChat, nombor telefon atau nombor kad pengenalan. Malah kerajaan menggesa pencipta permainan untuk mengubah suai kandungan permainan, fungsi atau peraturannya bagi mengelakkan ketagihan. Dua bekas kaki tangan Twitter Incorporated dan lelaki Arab Saudi berdepan tuduhan mengintip di Amerika Syarikat bagi pihak negara itu. Mengikut aduan, ketiga-tiga tertuduh didakwa menggodam data pengguna sebelum menyerahkannya kepada pegawai Arab Saudi dengan bayaran tertentu. Tertuduh Ali Al-Zabarah dan Ahmad Abu Amo serta seorang lagi Ahmad Al-Mutair. Rumah pernah berkhidmat dengan keluarga diraja Arab Saudi turut berdepan tuduhan bekerja dengan kerajaan negara itu tanpa berdaftar
terdaftar sebagai ejen luar negara. Dia turut mengakses akaun milik seorang lagi pengkritik kerajaan Arab Saudi bagi memperoleh maklumat peribadinya. Maklumat ini diguna untuk mengenal pasti dan mengesan pengguna Twitter yang memuat naik mesej berkenaan. Besar impaknya. Tular selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Laporan sukan. Manchester United melangkah ke pusingan kalah mati Liga Eropah berbaki 2 perlawanan peringkat kumpulan selepas mencatat kemenangan 3-0 di gelanggang sendiri menewaskan Partizan Belgrade awal pagi tadi. Gol-gol United dijaringkan Mason Greenwood, Anthony Martial dan Marcus Rashford. United yang memenangi trofi Liga Eropah pada 2017 di bawah kendalian Jose Mourinho mendominasi perlawanan tetapi penyudah tumpul menghalang mereka daripada mencatat kemenangan lebih besar di Old Trafford. Pemain muda United Greenwood meledak gol pertama Red Devils pada minit ke-22 sebelum Martial menjadikan kedudukan 2-0 pada minit ke-33. Penyerang England Rashford menyumbat gol ketiga pada awal babak kedua menerusi rembatan kaki kiri padu dalam kawasan penalti tetapi tiada tambahan jaringan dapat disaksikan sehingga penamat perlawanan. Kemenangan menyaksikan United kini memimpin kumpulan L selepas mengumpul 10 mata daripada 4 perlawanan, kelebihan 2 mata di depan kelab Belanda AZ Alkmaar. Partizan pula mengumpul 4 mata manakala kelab Kazakhstan Astana langsung tidak mengumpul mata. Bayern Munich menolak minat yang ditunjukkan Arsene Wenger untuk mengisi kekosongan jawatan pengurus susulan pemecatan Niko Kovac, umum juara Jerman itu semalam. Dilaporkan sebelum ini, Arsene Wenger ada menghubungi pengurusi Bayern, Karl-Heinz Rummenigge pada Rabu untuk memberitahu mengenai minatnya terhadap jawatan itu. Bayern menghargai apa yang dilakukan Wenger di Arsenal tetapi menegaskan Wenger tidak berada dalam pertimbangan mereka sebagai jurulatih. Kovac disingkirkan pada minggu ini susulan persembahan buruk yang ditampilkan kelab itu termasuk ketika tewas 5-1 kepada Eintracht Frankfurt minggu lalu. Ia juga meletakkan gergasi Jerman itu di tangga keempat Bundesliga. Pembantu Kovac, Hansi Flick, mengambil alih tugas sebagai jurulatih sementara ketika Bayern sedang memburu jurulatih baru. Dengan Presiden kelab Uli Hoeneß berkata mereka menjangkakan pemburuan itu akan selesai pada 23 November ini. Tampil buat kali pertama di Tamasya Sukan C dalam sukan triathlon, atlet berdarah campuran Malaysia-Jepun Aimi Iwasaki Muhammad Moritoshi menegaskan dia mahu lakukan yang terbaik agar tidak menyesal di kemudian hari. Bekas pelumba basikal kebangsaan ini berkata dia melalui laluan berliku untuk kembali semula menggalas cabaran negara apabila mengalami kecederaan lutut sebelum Tamasya Sukan C 2017 KL 2017 bermula. Untuk bangkit semula sangat-sangat mencabar dari segi mental dan fizikal, dan buat kali ini saya cuba sedaya upaya untuk buat apa saja yang terbaik supaya saya tak menyesal, baik sama ada persiapan selection ataupun selepas selected, kerana yang saya paling takut adalah saya lalai. Ketika bergelar pelumba basikal negara, Aimi pernah menamatkan saingan kejohanan lumba basikal Asia ACC India 2013 dalam kedudukan 10 terbaik acara lebuh raya serta kedudukan 10 terbaik ACC Jepun 2016 menerusi acara ujian masa. Pada kejohanan antarabangsa triathlon Singapura hujung September lalu, atlet berusia 24 tahun dari Pulau Pinang itu menamatkan saingan acara Olympic Distance di kedudukan kedua. Untuk Tamasya di Filipina nanti, Aimi menyertai 2 acara iaitu Super Sprint Mixed Relay dan Olympic Distance. Sementara itu, pengurus pasukan Ungku Azhar Ungku Maznan berkata seramai 12 atlet disenaraikan menyertai Tamasya Sukan C dengan 11 daripadanya adalah muka baru. Katanya sebanyak 6 acara disertai dan saingan sengit dijangka diberikan negara seperti Singapura, Indonesia dan tuan rumah Filipina yang juga negara terkuat di rantau Asia Tenggara. Dalam pada itu, skuad Wushu belum berani mahu meletakkan sebarang sasaran pingat di Sukan C 2019 selepas tuan rumah Filipina tidak menyenaraikan acara yang sering menjadi lubuk emas negara. Malaysia bakal menyenaraikan 5 atlet terbaik untuk menyertai semua 9 acara yang dipertandingkan, masing-masing 7 acara bagi kategori lelaki dan 2 untuk wanita.
Kerana walaupun kita mempunyai 9 acara, tetapi yang baru-baru ini kita balik kita World Champion, kita punya World Champion yang acara semua dah ada. Ini adalah satu resepi untuk Malaysia lah. Special mereka yang betul buat kerja lah. Pada edisi 2017 di Kuala Lumpur, Malaysia meraih 6 daripada 17 pingat emas yang ditawarkan dalam acara Wushu. Sukan SEA 2019 Filipina akan berlangsung dari 30 November hingga 11 Disember ini. Sekian paparan Buletin Pagi. Terus ikuti platform digital dan media sosial Buletin TV3 untuk perkembangan berita terkini. Saya Marsula Hassan. Salam hormat dan Assalamualaikum.